Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sedang mengikuti live saya pada malam ini. Hari ini saya nak jawab berkenaan tentang tuduhan daripada Datuk Seri Najib. Simple je. Okay. Saya ada dalam lebih kurang masa 15 ke 20 minit ini untuk saya jelaskan sedikit berkenaan tentang apa yang diisukan. Baru-baru ini Kesultanan Sulu didakwa telah merampas dua aset anak syarikat Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas yang didaftarkan di Azerbaijan, iaitu Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus menerusi peguam yang dilantik. Hal ini berlaku ekoran waris Kesultanan Sulu sebelum ini dikatakan melakukan tuntutan berjumlah 14.92 bilion US dollar bersamaan 62.59 bilion ringgit Malaysia kepada negara kita, namun terbatal selepas Mahkamah Madrid pada 29 Jun 2021 tidak membenarkan pelantikan penimbang tara yang menguruskan tuntutan tersebut. Kemudian, Petronas telah mengeluarkan kenyataan bahawa kedua-dua anak syarikat, iaitu Petronas Azerbaijan dan Petronas South Caucasus, telah melupuskan kesemua aset di Republik Azerbaijan dan hasil dari pelupusan ini telah dipulangkan dengan sewajarnya. Saya tidak mahu ulas berkenaan hal ini kerana ia sangat teknikal dan rumit, lebih-lebih lagi melibatkan undang-undang dan sebagainya. Jadi biarlah yang lebih arif yang akan jelaskan isu tersebut. Baik, perkara asasnya adalah ini bukan kali pertama Kesultanan Sulu yang pernah memerintah banyak pulau di Laut Sulu Timur Laut, Sabah, cuba untuk mengambil sesuatu dari Malaysia. Peristiwa Lahad Datu telah meninggalkan sejarah hitam kepada Malaysia apabila ramai wira-wira negara gugur ketika mempertahankan kedaulatan negara daripada diceroboh oleh pengganas Sulu pada tahun 2013. Hampir ataupun sudah sedekat lamanya. Dan baru-baru ini saya terbaca posting dari Datuk Seri Najib berkenaan isu tuntutan kerajaan Sulu. Saya dapati 4 posting telah dibuat. Kemarin ada 3 posting dalam masa sehari dan semalam ada 1 posting berkenaan kerajaan Sulu yang dikaitkan dengan kerajaan PH Pakatan Harapan. Datuk Seri Najib ada mengeluarkan posting berkenaan artikel yang menyebut siapa luluskan surat luar biasa bodoh Tommy kepada Peguam Sulu, dengan lagi satu persoalan, adakah surat tersebut diluluskan oleh Jemaah Menteri PH atau surat daripada Tommy sebagai Peguam negara ketika itu. Dalam posting beliau juga menyebut Pulau Batu Putih dah hilang, kini giliran kita bayar 66 bilion sekiranya tidak mahu hilang negeri Sabah. Dan posting terakhir Datuk Seri Najib berkaitan dengan kerajaan Sulu adalah dengan mendedahkan kronologi tuntutan kerajaan Sulu. Ia dimulakan dengan serangan pengganas Sulu pada tahun 2013 dan menyebut orang PH dari DAP yang merupakan ahli Parlimen Kota Kinabalu pun setuju dengan keputusan Najib untuk berhenti bayar sebanyak RM5,300 kepada kerajaan Sulu. Kemudian Datuk Seri Najib sebut kerajaan Sulu tak berani saman kerajaan Malaysia dari 2014 sampai 2018 hinggalah kerajaan PH jadi kerajaan. Dan yang terakhir, Datuk Seri Najib tulis waris Sulu rampas aset Petronas yang bernilai 2 bilion US dollar. Apa yang saya dapat simpulkan dari penulisan-penulisan dari Datuk Seri Najib ini, yang pertamanya, beliau menyalahkan PH.
Yang kedua, beliau nak sebut sewaktu beliau jadi Perdana Menteri, Kerajaan Sulu tidak berani nak saman Kerajaan Malaysia setelah Datuk Seri Najib ambil keputusan untuk menghentikan pembayaran sebanyak RM5,300 kepada mereka. Ketiga, Datuk Seri Najib cuba untuk menutup kesilapan beliau sewaktu membuat keputusan menghentikan pembayaran RM5,300 dengan secara tiba-tiba tanpa melakukan siasatan pihak yang membuat serangan itu. Adakah benar-benar dari waris sah Sultan Sulu? Saya nak sebut di sini ialah apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib apabila menghentikan pembayaran kepada waris Sulu dengan secara tiba-tiba ini merupakan satu keputusan yang tidak diplomatik. Ada yang marah menyebut mereka dah bunuh rakyat kita, mereka dah bunuh anggota keselamatan kita, ceroboh tempat kita, ceroboh negara kita, takkan nak bayar lagi kepada mereka. Baik, persoalannya di sini, adakah kita yakin bahawa yang melakukan pencerobohan itu adalah waris sah Sultan Sulu? Saudara-saudara, tragedi serangan di Lahad Datu itu adalah merupakan satu noktah hitam dalam sejarah negara kita. 200 lebih ahli kumpulan bersenjata dari Filipina yang dipercayai dihantar oleh Jamalul Kiram telah mendarat di Lahad Datu. Hal ini adalah lanjutan dari tuntutan Sulu ke atas Sabah. Jamalul Kiram pula mendakwa dirinya adalah waris sah Sultan Sulu, tetapi kerajaan Filipina sendiri tidak mengiktiraf Jamalul Kiram sebagai waris yang sah dengan mengenepikan beliau dalam rundingan damai pembebasan Islam Moro. Jadi, beliau rasa malu dan marah lalu menghantar orang-orangnya menyerang Lahad Datu. Saudara-saudara, terutamanya yang berada di Sabah, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan Sabah dan semua kepulauannya adalah di bawah Persekutuan Malaysia pada tahun 2001. Saudara-saudara, Jamalul Kiram ini bukanlah satu-satunya individu yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Yang saya tahu, Datuk Muhammad Akjan bin Datuk Ali Muhammad telah dipilih oleh orang-orang Sulu untuk menjadi Sultan Sulu yang ke-33 dan beliau juga merupakan waris sah keturunan Sultan Sulu yang juga berasal dari darah Johor. Maknanya, Jamalul Kiram yang menyerang Lahad Datu itu bukanlah waris yang boleh dikatakan sah dari keturunan Sultan Sulu. Datuk Seri Najib yang merupakan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu telah membuat tindakan diplomatik yang salah dengan menghentikan pembayaran RM5,300 terhadap waris Sultan Sulu. Satu perkara lagi, Datuk Seri Najib tidak berusaha untuk mencari dalang yang melakukan serangan. Sebaliknya, menghentikan pembayaran terhadap waris yang sah. Ada yang tanya kenapa kerajaan kita perlu bayar RM5,300 kepada waris sah Sultan Sulu. Ini adalah berdasarkan perjanjian pada tahun 1878 di antara Sultan Sulu dengan Syarikat Borneo Utara dan sekali lagi disahkan oleh Mahkamah Tinggi Borneo pada tahun 1939 yang membuat keputusan bahawa kerajaan Malaysia perlu membayar RM5,300 sebagai penyerahan hak. Analoginya mudah. Saya ada ladang musangking yang sangat banyak. Ada banyak tempat. Kemudian saya berkenalan dengan Ali. Ali sangat baik dan tolong jaga ladang musangking saya. Oleh kerana saya ada lagi banyak ladang musangking untuk diurus. Dan Ali juga banyak bantu urus salah satu ladang musangking saya. Maka atas dasar persahabatan, saya serahkan ladang musangking saya kepada Ali dengan syarat Ali hantar 5 bakul durian musangking kepada saya sebagai tanda persahabatan dan juga
tanda hormat. Saya cakap pada Ali, Ali, aku ni banyak ladang musangking. Aku dah tanam pun banyak. Hang pun dah tolong aku tanam. Jadi pasal aku fikir hang ni sahabat baik aku, dan aku pula ada ladang di tempat lain, jadi aku fikir-fikir hang ambil lah ladang aku. Aku bagi kat hang, tapi dengan syarat hang bagilah kami merasa tiap-tiap tahun 5 bakul durian musangking. Hantarlah ke rumah. Anak-anak aku, cucu-cucu aku, cicit-cicit aku adalah merasa sikit. At least mereka tahulah asal-usul ladang tu. Boleh ke tak? Saya bagi tawaran ini kepada Ali. Ali pun jawab, boleh je Zaid, no problem. Aku janji aku hantar kat hang 5 bakul tiap-tiap tahun. Saya jawab, kalau begitu aku tulislah perjanjian ini ya, secara bertulis. Dan Ali pun setuju. Selepas itu, tiap-tiap tahun memang ladang musangking Ali ni berbuah banyak yang saya bagi itulah. Dan tiap-tiap tahun saya anak beranak merasa makan durian musangking, sebab tiap-tiap tahun dia hantar 5 bakul, tak pernah miss. Tiba-tiba pada satu hari, ada satu kutu datang ke ladang Ali. Nama dia Sanusi lah. Kita bagi contoh nama Sanusi. Dia cakap dia disuruh oleh saya dan dia bagi tahu ladang tu dia punya. Sanusi tu yang cakap macam tu. Sanusi nak ambil balik ladang dia kononnya. Orang tu pula mengaku dia anak saudara saya. Dia cakap Sanusi tu anak saudara saya. Dia bagi tahu Ali, kalau tak bagi dia nak serang, bakar dan bunuh sesiapa yang halang dia. Celaka sungguh Sanusi ni. Ali pun pertahankan ladang dia, maka bergaduhlah. Saudara mara Ali ada yang mati, terbunuh. Orang Sanusi pun banyak yang mati. Hadi, Taki, semua orang dia pun mati jugalah, senang cerita. Saya tak tahu apa-apa pun kisah ni. Anak-anak saya semua pun tak tahu apa-apa. Tiba-tiba Ali buat meeting, dia cakap nak stop hantar 5 bakul durian musangking kepada saya. Dia tak selidik pun siapa Sanusi ni, betul ke saya yang hantar untuk ambil balik ladang musangking itu. Lepas tu tahun pertama dia tak hantar, tahun kedua pun sama, dia tak hantar. Masuk tahun ketiga pun Ali tak hantar 5 bakul durian. Tapi saya dapat satu surat permohonan maaf dari seorang peguam. Rupanya ladang tu dah jadi milik Abu. Orang lain pula Abu ni, pasal Ali dah kalah judi. Anak saya duk tanya, mana musangking ayah? Saya pun geram. Saya ambil lah tindakan. Ali pula dia dapat surat permohonan maaf dihantar kepada saya tu, dia letak dekat Facebook. Dia duk cakap bodoh punya lawyer. Orang pun pakat komen setuju, cakap peguam tu bodoh. Orang pun duk cakap Abu pun bodoh sama. Rupa-rupanya yang bodoh tu Ali. Sebab dia ingat Sanusi tu orang saya. Sebab Ali ni jahat. Ali ni suka mencuri. Dia nak tutup kesalahan dia, dia tuduhlah Abu ni jahat. Dia dah salah tuduh orang, jadi dia dah malu, maka dia buatlah cerita lain. Itulah analogi mudah untuk memahami kisah tuntutan waris Sultan Sulu yang disebut oleh Datuk Seri Najib. Saudara-saudara, saya juga masih ingat ketika itu, selepas insiden serangan di Lahad Datu, ada pula suara-suara sumbang yang mengaitkan dengan Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan dengan Sultan Sulu dan Pengganas, ekoran amaran yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar tentang Malaysia akan kehilangan Sabah tidak lama lagi, dan kebetulan selepas itu Lahad Datu diserang. Datuk Seri Anwar dikecam hebat, dan ketika itu media yang dikuasai UMNO Barisan Nasional memainkan propaganda bahawa serangan di Lahad Datu ada kaitan dengan Anwar Ibrahim. Kemudian naratif itu akhirnya terhenti dan dipatahkan apabila
anak perempuan Jamalul Kiram membuat penafian bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tiada perkaitan atau serangan di Lahad Datu ini disokong oleh Datuk Seri Anwar. Saudara-saudara, adakah saudara masih ingat bukan setakat media yang dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional sahaja yang buat fitnah dan naratif jahat, malah ia turut dilakukan oleh Perdana Menteri kita sekarang ni, Ismail Sabri, yang ketika itu adalah Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Sementara, telah menfitnah Nurul Izzah di mana beliau mendakwa Nurul Izzah telah mengkhianati negara dan mengisytihar perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Di mana dibuat kenyataan ini? Di Majlis Berkhatat Anjuran UMNO bahagian Bera. Sambil orang sunat, dia sempat lagi lemparkan fitnah. Kenyataan ini jelas berunsur fitnah dengan bertujuan untuk memberikan pandangan buruk terhadap Nurul Izzah dan menyebabkan beliau berdepan dengan kebencian serta cemoohan rakyat Malaysia. Apa jadi lepas itu? Nurul Izzah saman Ismail Sabri. Saudara-saudara, ada lagi seorang yang buat fitnah. Bukan setakat Ismail Sabri, ada seorang lagi. Siapa orang tu? Tan Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara ketika itu. Apa dia sebut? Tan Sri Khalid fitnah Nurul Izzah ketika beliau berucap dalam satu majlis di Bukit Aman. Dia sebut apa? Dia sebut Nurul Izzah bertemu dengan musuh negara yang membunuh anggota keselamatan pada 22 Mei 2015. Dia bagi tahu di depan hadirin yang ada dalam masjid tu. Dalam masjid, saudara-saudara. Lepas tu Nurul Izzah buat apa? Nurul Izzah saman Tan Sri Khalid Abu Bakar. Ketua Polis Negara pun fitnah orang. Ketua Polis Negara pun kena saman. Bayangkan. Dan saya masih juga ingat keputusan kes itu di mana Nurul Izzah menang saman 1 juta ringgit. 1 juta, saudara-saudara. Ismail Sabri kena saman 600,000, Tan Sri Khalid 400,000. Seorang menteri, seorang lagi IGP. Apa Nurul Izzah buat dengan duit saman 1 juta itu? Saya nak tanya dengan saudara-saudara, kalau dapat duit 1 juta, apa yang saudara nak buat dengan duit tu? Beli kereta? Beli rumah? Enjoy? Atau beli kasut? Saudara-saudara, duit 1 juta itu Nurul Izzah beri kepada seluruh anggota keluarga mangsa yang telah terkorban dalam insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013, saudara-saudara. Mulianya Nurul Izzah ini, dia faham bahawa kes Lahad Datu itu pada rakyat. Terima kasih juga kepada peguam hebat saudara Siwarasa Rasyah yang mengendalikan kes ini dengan baik. Itu sekitar April 2018. Dan peristiwa menang saman ini juga jadi pengajaran kepada kita semua. Ia adalah peringatan daripada mahkamah, khususnya kepada mereka yang berkuasa, terutama IGP, menteri dan sebagainya. Saudara-saudara, berbalik kisah Lahad Datu itu, tadi tragedi ini mengorbankan anggota yang tidak bersalah. Mereka telah berjuang mempertahankan tanah air. Ia adalah satu perkara yang amat dikesalkan. Kita tidak mahu jadikan isu itu isu politik. Itu yang paling utama. Datuk Seri Najib ni terlupa agaknya. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sudah buat keputusan. Apa-apa pertikaian yang melibatkan perjanjian 1878 harus didengar di Mahkamah Malaysia, bukannya di Madrid. Berkenaan rampasan aset di Luxembourg, Petronas dah keluarkan kenyataan. Mereka dah sebut tiada aset di negara tersebut dan mereka memperakui baru terima notis. Yang saya tidak faham,
dalam posting Datuk Seri Najib mendakwa bahawa Sulu hanya memulakan tindakan saman apabila kerajaan telah bertukar kepada PH, sedangkan mereka sudah memulakan saman pada tahun 2017. Saya tidak pasti sama ada ini betul-betul Datuk Seri Najib atau adminnya yang tulis. Saya mohon supaya semak kembali dan berhentilah menipu rakyat. Saya juga tertanya-tanya sejak sedekat yang lalu, di mana ada kenyataan dari surat khabar yang saya baca, di mana media Filipina telah bongkar punca serangan di Lahad Datu ialah kerana Datuk Seri Najib telah berjanji untuk beri tanah kepada tentera Sulu. Dan ada juga laporan memetik yang orang yang mendakwa dia adalah Raja Sulu, iaitu Jamalul Kiram ini merupakan ahli UMNO bahagian Kota Kinabalu. Saya minta hal ini juga dijawab. Saya pun hairan, rajin pula Datuk Seri Najib ni tulis kronologi, bagai macam-macam lah, tulis tuntutan-tuntutan mahkamah, tapi dia sendiri asyik tangguh mahkamah, tuduh orang ini salah, orang itu salah. Biasanya yang buat salah dia takkan mengaku salah, malah dia tuduh orang lain pula. Yang saya pelik, ramai orang percaya. Macam kes Petronas, tiada rampasan dan menteri sendiri pun sudah sahkan hal ini. Malah menteri tersebut turut mengesahkan bahawa aset negara terpelihara. Apapun kes tuntutan waris Sultan Sulu ini masih lagi di peringkat mahkamah, belum sah lagi. Yang sudah sah ialah Datuk Seri Najib sudah pun didapati bersalah. Dan lagi yang sah, hutang 1MDB kita kena tanggung 38.8 bilion ringgit bagi tempoh 2023 sehingga 2039, dan kerajaan perlu tampung lagi 17 bilion ringgit bagi hutang 1MDB. Ini Tengku Zafrul yang cakap. Okeylah, saya rasa cukup setakat ini. Saya harap anda semua faham. Tak apa kalau tak faham, nanti kita bincang lagi hal ini bersama-sama. Saya ada urusan untuk diselesaikan. Saya sudahi dengan sepotong hadis sahih riwayat Ibnu Majah bagi muhasabah bersama. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dan didustakan percakapan orang yang benar. Maka akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda Rasulullah SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka jawab baginda, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Saya mohon ampunan maaf sepanjang saya bercakap ni. Ada kata-kata saya yang telah mengguris hati dan perasaan saudara-saudara, terutamanya Datuk Seri Najib lah. Saya mohon ampun dan maaf. Segala pujian kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, dan segala kebobrokan, segala kemaksiatan, kejahatan, kebatilan itu kita tujukan kepada kerajaan pengkhianat, kerajaan gagal, kerajaan banggang. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum, selamat malam, I love you.